boleh keluarkan enzim. Kalau tak, dia tak boleh keluarkan enzim. Boleh? Jadi bila dia dah melekat ni, maksudnya dia tahu lah, oh kenapa aku melekat? Mesti kita ada luka. Jadi dia keluarkan enzim beramai-ramai. Dia keluarkan enzim ni apa dia? Nama dia thrombokinase. So enzim ni akan masuk dalam plasma darah, akan dekat plasma darah. Dan dia akan melekat dengan prothrombin. Dia akan melekat dengan prothrombin. So enzim ni pula dia macam dia dah dikeluarkan, dia dihasilkan oleh platelet tau, macam wah, platelet semua kenapa awak berkumpul dekat sini? Apa ada kecemasan? Jangan risau tuan-tuan, saya akan dapatkan bantuan. Lepas tu pun berenang dalam plasma. Dengan berenang orang jumpa prothrombin, bangun, prothrombin, bangun. Dia pun prothrombin macam ada apa? Thrombokinase, apa khabar? Kenapa pipi saya sakit thrombokinase? Apa? Ada kecemasan? Kita perlukan tali. Kejap. Jadi bila tadi dia tidur, dia dah bangun. Jadi dia dah trombin. Okey? Dan jadi trombin dah bangun macam, kejap. Dia pun pergi carikan dekat dalam plasma ni ada fibrinogen tau. Fibrinogen ni macam benang lah. Dia ambil benang, dia pun ikat benang, dia kait. Kejap dapat satu baju, sekeping baju, fibrin. Bukan baju kain lah, sekeping kain, fibrin. Nah, mana luka tadi? Dia pun tutup. Saya dah menyelamatkan keadaan. Kebenaran. Nak sambung tidur. Dia pun pergi sambung tidur. Boleh? Okay. Tapi dalam exam jangan tulis semua macam ni. Tulis yang ini je, saya tulis kat sini je. Boleh? Okay. So prothrombin ni is a life saver lah. Semua ni life saver tuan-tuan. Katakanlah kalau tak ada thrombokinase, boleh tak prothrombin nak jadi thrombin? Tak. So salah satu ni tak ada. Kalau salah satu ni tak ada, makanya orang tu dapatlah penyakit hemofilia. Yes, hemofilia is the inability untuk dia membekukan darah. Jadi kalau dia luka sikit, kita dah 2-3 minit dia stop luka kan. Macam ni kalau luka sikit, 2-3 jam baru dia berhenti luka, berhenti darah. Lambat. Yes. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, jadi saya sebang nak guna ayat macam mana? Okay, plaque akan produce thrombokinase. Thrombokinase akan activate prothrombin. Thrombin akan tukarkan fibrinogen menjadi fibrin. Okay, I write the words. Dia akan produce in BM, hasilkan atau no, lebih tepat lagi adalah secrete sebagai enzim. In BM dipanggil sebagai rembase. Okay, lepas tu ini dia akan aktifkan, activate. Maksud ayat dia macam mana? Thrombokinase will activate prothrombin to become thrombin. Thrombokinase akan mengaktifkan prothrombin menjadi thrombin. Okay. Lepas tu tukarkan pun boleh, tak ada masalah. Ini kalau nak tukar pun boleh juga. You dapat perkataan anjing dah cantik dah. Okay. So thrombokinase will activate prothrombin into thrombin. Cantik. Lepas tu thrombin akan convert, tukarkan fibrinogen menjadi fibrin. Boleh? Sir, plate dengan no. PLAQUE. Hey, hello. To those who are taking DLP, be careful PLAQUE, plak tu maksudnya sekeping. Kalau PLAGUE itu wabak. Wabak ni macam COVID. Boleh? Ya, platelet dia akan auto datang tempat luka. Sebab dia tengah terapung je. Sebenarnya, it is just floating around. Okay. So, when to use plaque and platelet? Okay, dia macam ni. Bila ada luka, platelet akan melekat dekat luka, membentuk plak. Platelet will form plak. And plak will secrete thrombokinase. Boleh? Boleh, dapat. So, what about calcium dengan vitamin B, vitamin K? Okay. To produce prothrombin, untuk hasilkan prothrombin kan, datangnya daripada hati, liver, and they require vitamin K and calcium to produce prothrombin. Jadi, katakanlah kalau ini soalan dekat paper 2 section A. Paper 2 section A, kadang-kadang dia akan minta jelaskan pasal mekanisme pembekuan darah. Lepas tu dia akan tanyakan soalan bawah tu. Sekiranya Badang, bukan nama sebenar, kurang mengambil vitamin K di dalam gizinya, dalam in his diet, terangkan apakah kesannya terhadap mekanisme pembekuan darah. Explain what is the effect towards blood clotting mechanism. So maksudnya dia akan dapat the blood will clot slower, ataupun darah akan membeku dengan lebih lambat kerana prothrombin sukar dihasilkan tanpa vitamin K. Gitu. So darah beku tu fibrin ke? Dia adalah gabungan fibrin. Fibrin ni macam jaring. Fibrin ni jaring lekat kat sini. Jadi jaring dia akan menghalang darah merah daripada keluar. Darah merah semua ni tak nak keluar dah. So disangkutkan kat sini ya.
Boleh dapat So yang ini gunanya untuk apa? Kalau ditanyakan kemudian pula. Boleh? Jap. Macam ni. Sabar. Korang sabar jap. Katakanlah kalau ada bahagian yang you guys terlepas, boleh tak kalau saya nak kurangkan pengulangan, sebab saya risau kalau saya ulang banyak kali kita tak dapat gerak laju sikit. Tapi MC Plus ada replay. Saya minta maaf sangat-sangat. Bukan saya tak nak ulang. Macam kedekut pula kan. Bukan. Ni sebenarnya saya tak ulang ni untuk korang. Saya tak nak ulang ni sebab untuk awak. Sebab apa? Sebab awak boleh tengok replay. Kita bayangkan tengok replay, awak dah tengok replay. Lepas tu awak tengok benda yang sama 4 kali. Sini 2 kali, sana lagi 2 kali. Boleh Sorry tau. I love all of you. Tapi I need to continue. Let's go. Apakah masalah berkaitan? Yang ini tuan-tuan dan puan-puan, banyak orang salah dekat sini. Jadi sekarang ni dekat sini, apakah penyakit sekiranya orang tu lambat nak bekukan darah ataupun tidak boleh nak bekukan darah? Lambat dan tak boleh, dua-dua boleh dipanggil sebagai hemofilia. Tapi jangan risau, hemofilia ni adalah penyakit keturunan, hereditary. Okay. Penyakit keturunan, genetik It is genetic sahaja. Maksudnya can you berjangkit hemofilia? Macam kalau saya ada hemofilia, patut saya risau ke? Awak tu risau untuk dia, tapi awak tak payah risau untuk awak. Faham tak? Jaga-jaga dengan dia. Bukan jaga-jaga dengan dia macam mana. Jagalah dia supaya jangan dia terluka. Sebab dia tak boleh nak bekukan darah. Yes. Keturunan keturunan Dia maksudnya dia boleh diwarisi. Itu yang dalam lagu kita dengar kecil tu. Iman tak dapat diwarisi, tapi hemofilia boleh diwarisi. Itu dah lagu speed sama, exactly the same. Nombor 2-nya adalah pasal pembekuan darah ni What happen kalau darah membeku tapi salur tak luka? Sepatutnya salur luka dia bekukan darah, dia tutup balik luka lah, betul. Tapi ni salur tak luka. The vessel is fine, tapi dia beku juga. Inilah penyakit trombosis. Trombosis boleh membawa kepada embolism. Thrombosis boleh membawa kepada embolism. What is this? Thrombosis is when the blood clot stay in a place. Darah beku tu dia lepak je dekat situ. Tapi kalau dia dah mula hanyut, so that is what we call as embolism. Okay? Kita panggil dia sebagai embolism sebab dia dah mula hanyut pula. Kalau dia melekat saja, thrombosis. Kalau dia hanyut, so ini dipanggil sebagai embolism. Boleh follow? Boleh dapat? Next part adalah kenapa dia jadi macam ni. Ini kalau dia beku dalam salur. Ini kalau dia dah mula transported. Nampak tak? Hanyut. Ini beku dalam salur. Nampak beza dia? So why dia boleh beku dalam salur? Ada 2 kemungkinan. Yang pertamanya, vessel tu terluka dekat dalam tapi tak pecah. Ni salur darah kan? Dia ada wound dekat sini tapi dia tak pecah, tapi dia ada luka kat dalam. Tapi dia tak tembus. Number 1. Number 2 adalah apabila darah ni lambat bergerak. Kurang minum air, banyak makan gula, banyak makan garam, so the blood becomes thick, dia jadi tebal, dia jadi viscous, dia likat. Sebabkan dia lambat bergerak. Boleh? So ini bahaya tak? Dua-dua ni bahaya, dua-dua ni. Contohnya, trombosis ni akan menyempitkan laluan. Embolism ni dia boleh sangkutkan terus laluan. So kalau trombosis ataupun embolism ni berlaku dekat organ-organ penting. Contoh berlaku dekat jantung, kita dapat heart attack. Berlaku dekat otak, dapat stroke. Okay? Yes. Okay, saya tanya, am I lagging? Saya lag ke? Tak, tidak. Thank you so much. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi saya cakap, ini adalah bahagian yang awak kena tahu juga. Settle dekat sini, I will give you this one also. And then, let's take a look at the limfa part. Limfa, you boleh tak saya terangkan secara ringkas semungkin-mungkinnya? Saya rasa korang pernah dengar perkataan ni. Limfa ni longkang. Saya ulang suara. Limfa ni longkang. Ke kau tak dengar benda ni? Pernah dah? Tak pernah? Limfa ni longkang. Ataupun highway dengan jalan kampung, tahu? Jalan belakang orang panggil. Ceritanya macam ni lah. Ceritanya macam ni. Saya lukis longkang lah boleh tak? Longkang macam lagi best lah. So ni, jalan raya. Okay, this is our jalan raya. Lepas tu, tepi jalan raya mesti ada rumput kan? Ini rumput, tepi jalan raya tu. Okay, lepas tu tepi rumput tu pula ada longkang. Boleh? Sini pun sama lah. Ada rumput. Lepas tu ada longkang sini. Okay. So the story is quite simple lah dekat sini. Okay. So Siti Razman King Salam cakap kat dia, kelas tambah dia kat sekolah dah habis belum?
Sekarang dia tengok replay ni. So ni dia jalan Ni jalan. Okay. So sekarang ni bila ada air lebih dekat atas jalan raya. Okay. Contohnya sini ada air kan. Hujan lah. Ada air. Kita nak biarkan air ni dekat atas jalan raya ataupun kita nak dia mengalir ke longkang. Mengalirlah ke longkang. Air dia mengalir ke longkang. Itu dia akan gerak. So selamat tak jalan raya kita? Selamatlah. Samalah dengan badan kita. Bila badan kita ada air lebihan yang tertumpah dekat tisu, who is going to keluarkan dia supaya tisu tu tak banjir? Inilah dia limfa. Sebab apa? Kenapa tisu kita boleh banjir? Why lah our tisu can banjir? Kenapa jadi macam ni? Sebab bila salur darah, katalah ini tisu this is your tissue kan? So ada salur darah. Okay, ni salur darah. Selesai ini adalah arteri, ini adalah vein. Saya nak tanya sekejap. Kalau arteri dia menghala ke atas, vein menghala ke mana? If arteri menghala ke atas, vein menghala ke mana? Vein menghala ke bawah. Betul. So jantung dekat mana? Jantung dekat sini ke jantung dekat sana? Jantung dekat atas ke jantung dekat bawah? Jantung dekat bawah lah. Sebab apa? Jantung yang akan halakan arteri. Patah balik ke vein. Boleh? Tapi tisu ni dapat tak darah macam ni? Arteri ikut tepi, vein ikut kanan. Tak dapat darah kan? Jadi dekat sinilah dia akan keluarkan kapilari. Kapilari ni lah yang akan masuk dekat celah-celah tisu ni. Keluar. Boleh? So, arteri, arteriol, kapilari. Venule, vena. Okay. So, dia akan keluar, masukkan dekat celah tisu, bagi oksigen, ambil karbon dioksida, lepas tu bawa balik ke jantung untuk refill balik oksigen. Untuk refill balik nutrien. Untuk pergi balik ke semua badan yang lain. Boleh? So daripada sinilah, dekat sinilah akan ada some of our plasma darah. Bukannya darah merah, bukannya platelet, plasma darah yang akan termeresap. Sebab apa? Ini besar, ini kecil. Okay? Dia terkeluar, meresap kat sini. Tapi kan, kebanyakannya akan diabsorb balik, diserap balik masuk ke dalam vena. Cuma adalah sikit yang tertinggal. Berapa persen yang tertinggal? 15%. 15% ni akan tertinggal dekat sini. So bayangkan, first kali lalu 50%, second lagi lalu 15% lagi, 15% lagi, 15% lagi. Tak ke lama-lama sini akan banjir. Betul? Banjir betul ni. Akan banjir. So this is bad. Jadi siapa yang nak kena, dia kena adalah longkang untuk ambil balik supaya dia tak terbanjir. Apakah longkang tersebut? Inilah yang dipanggil sebagai salur limfa. So salur limfa ni dia akan ambilkan semua cecair-cecair yang tertinggal ni tadi, ni limfa absorb balik. Lepas dia absorb balik, nanti dia nak hantar pergi mana? Okey, ini kan vena kan. Eventually vena akan masuk ke jantung balik, betul? Ikut vena cava lah. Adalah banyak laluan dia. So, this limfa pun dia akan hantar balik sebelum vena masuk jantung. So, all the cecair tadi kan dia dah ambil kan. Eventually akan dia return back to the darah. Barulah dia maintainkan keupayaan air darah. That is the basic concept of limfa. Boleh? Okay. Tapi limfa ni juga dekat tengah-tengah ni dia ada nodus. Jadi macam dia punya nodus. Nodus ni macam mana? Dia macam ketul-ketul. Ketul-ketul ni lah kilang darah putih limfosit. This is the kilang for lymphocyte. Boleh? Dalam ni adalah leukocyte punya kilang, tapi bukan semua kilang limfosit. Semua kilang leukocyte. Dia adalah jenis limfosit sahaja. Limfosit. Perasan tak nama dia limfosit? Maksudnya apa? Daripada nodus limfa. Yes. Ya, dia hantar balik ke jantung. Betul. Lepas tu sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, dekat sini juga ada banyak kita punya injap. Dia ada injap tau, supaya benda ni tak ada ternaik ke atas balik. Dia flow one way, dia sampailah balik ke jantung. Tu cerita dia. Boleh dapat boleh follow Dia ada valve, dia ada injap. Yes. So limfa ni ada injap. Yes, benar. Jadi sekarang ni yang selalu menyebabkan student ketertanyaan adalah ini. Apakah perbezaan sistem limfa dekat sini? Perbezaan antara limfa, bendali tisu ni air yang tertumpah tadi. Lepas tu, ni blood ataupun darah. Alai yang salah. Kisah balik kat dia. Ni bendali darah, bendali tisu, bendali limfa. Bendali darah ni dekat mana? Salur darah. Bendali tisu dekat mana? Air tertumpah tadi, dekat celah-celah tisu. Bendali limfa ni dekat mana? Salur warna oranye tadi, salur limfa. Dapat? Okay. So beza dia apa? Bendali darah ada plasma. Plasma ni maksudnya cair, liquid lah. Bendali tisu pun ada plasma, bendali limfa pun ada plasma. So ini persamaan.
Bendali darah, maksudnya dalam salur darah akan ada protein, plasma protein. Tapi tisu tak ada, bendali tisu tak ada, limfa tak ada. Sebab apa? Yang tertumpah tu hanyalah air. Dia tak tumpahkan benda-benda yang besar. Sebab yang air je boleh meresap keluar daripada kapilari. But plasma protein, erythrocyte tak boleh. Platelet tak boleh. Leukocyte boleh. Leukocyte ni darah putih tau. Darah putih boleh keluar. Boleh keluar daripada salur darah. Sebab leukocyte ni adalah kita punya pertahanan badan, betul? Pertahanan badan kena lah boleh pergi mana-mana. Contohnya polis. Polis boleh tak dia nak kejar orang atas jalan raya? Boleh. Boleh tak kalau tiba-tiba orang tu berhenti kereta kat tepi highway, betul lari ke padang dekat sebelah? Boleh tak polis kejar kat padang tu? Mestilah kena boleh juga. Kau bayangkan polis tak boleh kejar kat padang. Dia berhenti, dia lari kat situ. Betul polis datang. Alah, dia dah keluar daripada jalan raya lah, geng. Kita akan tangkap awak satu hari nanti. Selamat tak negara kita kalau macam tu? Tak selamat, brother. Jadi sebab tu darah putih, dia boleh masuk dekat darah merah, boleh masuk dekat salur darah. Boleh tak dia keluar daripada salur darah, masuk dekat celah-celah tisu? Yes. Boleh tak dia masuk pula dalam salur limfa? Yes juga. Okay? Tapi benda-benda besar yang lain, protein, erythrocyte darah merah dan juga platelet tak boleh ada dekat tempat lain kecuali dalam salur darah sahaja. Can ah? Boleh dapat? Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, kenapa ni tak center je? Sebab dia ada info tambahan dekat sini. Tapi saya risau nak bagi info tambahan ni sebab takut nanti awak rasa macam complicated sangat. Boleh ke saya nak bagi? Semua tempat ada darah putih. Boleh? Saya ulang suara. Semua tempat ada darah putih. Tapi dekat limfa, kandungan limfosit tinggi. Sebab dia ada kilang nak hasilkan limfosit. Kalau comparekan dengan badan tisu, limfosit dia sikit. Nak compare. Itu je. Tapi untuk basic dulu awak faham, semua tempat ada darah putih. Yang ini secondary. Boleh? Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, saya rasa dah boleh dah kita jawab soalan sikit boleh? Can we answer a bit of a question? Sikit-sikit lah. Form 5 biology lah. Okay. Saya rasa sekarang ni awak dah boleh jawab. Boleh? Rasa dah boleh jawab? Tengok benda ni dah faham dah apa benda. Nampak tak dia ada nodus limfa? Kalau dia ada nodus limfa, betul dia bersambung pula dengan capillary Y. So capillary Y ni capillary apa? Capillary limfa. Capillary X ni dia bersambung dengan jantung, bersambung dengan vena. Capillary X. So capillary X ni capillary apa? Capillary darah. So itulah X dan Y. X adalah capillary darah ataupun blood capillary. Okay, what about Y? Y adalah capillary limfa ataupun lymph capillary. And dengan ini sahaja, awak tuan-tuan dan puan-puan sudah mendapat 2 markah. Okay. Berikan 2 perbezaan. Okay, give 2 differences. Perbezaan. Tadi ingat tak jadual yang kita buat tadi? Itu awak boleh tulis. Mana-mana awak tulis pun awak dapat 2. Mana-mana 2 awak tulis awak dapat 2 markah dah. Contoh saya bagikanlah bendali X. Bendali X dan juga bendali Y. Dalam exam saya cadangkan awak buat tulisan penuh. Boleh? Kenapa? Boleh tak nak buat jadual dekat sini? Of course boleh. Tapi seramai yang bila buat jadual dia tak dapat markah penuh. You know why? Sebab ramai pelajar ingat bila dah buat jadual dia boleh tulis bendali X, bendali Y. Ada plasma, ada darah merah, tiada darah merah. Salah. Awak kena cakap bendali X mempunyai darah merah. Bendali Y tidak mempunyai darah merah. Dia kena, walaupun awak buat jadual, dia still kena tulis ayat penuh. Ini section A ke B ke C ke semua kena ayat penuh. Jadi, lagi senang awak tulis je bendali X mempunyai darah merah manakala. Nak tulis manakala tu berat sangat ke? Tidak, tulis je lah manakala. So dia suruh compare capillary. Boleh disuruh compare bendali dalam capillary. So bendali X ada apa? Can I say bendali X ada darah? Yes. Right? Fluid X, okay, fluid X dia ada blood. Bendali Y dia ada limfa, dia ada lymph fluid. Nama dia. So, okay, dalam bendali X adanya, saya nampak kan? Dalam bendali X adanya bendali yang dikenali sebagai darah. Dalam bendali Y adalah bendali yang dikenali sebagai limfa. Okay, fluid X is known as blood, whilst fluid Y is known as lymph. 1 markah. Lepas tu, banyak lagi benda boleh tulis ni. Boleh tak nak cakap pasal protein? X ada protein, Y tak ada protein. Okay,
Protein plasma, sorry. Bukan protein sahaja, protein plasma. Dapat? So sekarang ni awak dah dapat 2 markah dah. Dah dapat dah 1 markah dekat sini, 1 markah dekat sini. You get 1 mark here, you get 1 mark here. You have already 2 marks. Apakah jawapan yang diterima tadi? Semua dalam jadual tadi boleh tulis. Contohnya lah, awak nak cakap ada eritrosit, Y tak ada eritrosit. Boleh? Okay. Dia ada eritrosit, dia tak ada eritrosit. Boleh? Tak ada masalah. Ataupun X ada platelet tak? X ada platelet tak? Ada. Y ada platelet tak? Tak ada. Y no platelet. X got platelet, Y no platelet. Lepas tu, darah merah ada tak? Sorry, warna dia. Warna merah, warna kuning pucat. In English, platelet apa dia? White, fluid X is red in color, fluid Y is pale yellow in color. Pale yellow in color. Kenapa pale yellow? Sebab dia tak ada darah merah. Kenapa warna merah? Sebab dia ada red blood cell ataupun erythrocyte tadi. Boleh? Dapat? Okay, terbaik. Jadi tuan-tuan, ladies and gentlemen and cucks. Kalau tengok dekat sini tadi, jap, sebelum saya lupa lah. I have to go back supaya nanti saya nak bagi auto sini. Jadual ni kau ambil. Lepas tu buatlah apa yang patut dengan jadual ni ya. Kau buatlah apa yang patut dengan jadual ni. Nak belajar boleh. Harap ni belajar. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, settle. Next. Tengokkan soalan lain boleh. Let's take a look at another question. Another question. Pergi ke muka 3 pula. Let's go to page 3. Sistem limfa. Sistem limfa dikatakan sebagai pelengkap kepada sistem peredaran darah. Okay? It said to complement the blood circulatory system. Explain this statement. Ada tak saya beritahu tadi apa kepentingan dia? Dia mengembalikan air yang tertumpah, betul tak? Air itu dah tertumpah, betul, dia absorb semula, bagi balik ke salur darah, betul? True? Apa jadi kalau salur darah tak cukup air? Masalah, if let's say the blood doesn't have enough water. Kalau tak ada air dalam salur darah, boleh ke darah itu mengalir? Cannot. Okay, jadi jom kita tuliskan dekat sini. Let's take a look. Yang pertama, tuliskan macam mana? Dia akan kembalikan bendalir tisu lebihan ke dalam darah. Okay. So in English, it will return excess tissue fluid into blood flow. So you tulis macam ni, you dah dapat 1 markah. Okay. You dah dapat 1 mark. Dia nak berapa markah? 2 markah. Bila dia kembalikan cecair tadi, apa kesan kepada darah? If darah tu air dia dikembalikan, dia akan kekalkan tekanan darah yang normal, maintain normal blood pressure, ataupun kalau nak cakap maintain normal blood flow pun boleh juga. Aliran darah yang normal pun boleh diterima juga. Okay. Ada ke penyakit limfa? Ada? Nanti saya terangkan sikit. So kalau nak cakap pasal kepekatan darah boleh tak? Boleh. Blood concentration. Apa namanya? Blood water potential. Kepekatan keupayaan air. Water potential. Boleh? So kalau lengkapkan peredaran darah, tak, dia tak membantu melengkapkan peredaran darah. Yang akan melengkapkan peredaran darah tu adalah kita punya jantung. Dia melengkapkan sistem peredaran darah dengan mengembalikan air. Kenapa? Itu penting. Ini jawapan dia. Okay. Dapat? Saya tahu korang risau apa. Saya tahu. Betul tak? Awak punya risau adalah dapat sir, tapi dalam exam saya tak tahu boleh ke tak keluarkan ayat macam ni. Betul tak? Tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, inilah yang saya cakap sebagai kertas 2. Kertas 2 ni, betul tak? Dah tahu sahaja tak cukup. Tadi awak dah tahu, benda ni semua kita dah beritahu tadi kan, waktu kita bincangkan, sembangkan pasal kotak tu, pasal dia aliran dia mengalir balik masuk ke dalam vena sebelum jantung. Kita dah beritahu dah. Tapi betul tak? Dengan tahu sahaja tak cukup untuk skor. Sebab tu, kalau awak masih lagi belum dapat 32/40, awak check balik your syllabus mastery, kemahiran syllabus awak. Kena check balik. Okay? Kalau awak dah dapat 30/40, then yes, you dah boleh ni dah. Ya? Yeah? You dah... No! Okay. Then yes, you dah boleh pergi ke paper 2. Sebab untuk awak keluarkan jawapan macam ni, sebenarnya awak kena faham secara menyeluruh, betul tak? Dan cuba awak tengok balik, ada tak flow dia?
Kenapa dia kembalikan tisu? Kenapa dia kembalikan air ni penting? Untuk lagi jawapan sini. Baru dapat 2 markah. Dia kena macam tu. Tapi katakanlah you tak mahir sangat dengan your syllabus, you langsung tak nak keluar ayat pertama pun, betul tak? You tak nak keluar ayat pertama, ayat kedua you confirm tak dapat. Okay. Mahirkan dulu your syllabus. Dan ni saya cakap jujur, sempat awak ada masa lagi untuk mahirkan your syllabus. Dalam AOS ni kita akan coverkan semua topik dari form 4 ke form 5. Okay. Jom. Berikan satu punca mengapa bendari tisu gagal dikembalikan kepada sistem peredaran darah. Kenapa dia gagal? Yang pertama, di sini ada beberapa jawapan tau. Kenapa dia gagal dekat sini? Kalau tengok dalam buku teks dia ada 4 jawapan. Jadi 4 tu diterima sebenarnya. Let's say awak nak cakap pasal hamil ataupun pregnant, boleh? Nak cakap pasal terlantar berpanjangan ataupun jangka masa panjang, jangka panjang ataupun prolonged bedridden, boleh? You nak cakap pasal parasitic infection ataupun jangkitan parasit yang dipengenali sebagai Brugia, sejenis cacing yang menyebabkan penyakit filariasis limfatik, boleh? Ataupun you nak cakap kekurangan plasma protein, boleh. Tapi pilih salah satu sahaja, only one. Yang mana nak tahu semua ni? Ini semua datang daripada mastery of your syllabus. 4 ni ada dicakap dalam buku teks. Jadi apakah kesan dia? Okey, kesan nak bagi berapa markah? Kalau ini awak dapat 1 markah saja tau. Punca you only get 1 mark. So sini awak akan bagi lagi 2 markah. 2 markah dekat sini awak akan cakapkan bendali tisu dia terkumpul antara sel. Betul tak? Bila ada masalah-masalah macam ni, apakah kesannya? Bendali tisu terkumpul antara sel. Okay, 1. So you get 1 mark here. Accumulation of tissue fluid in between cells, you get 1 mark. Number 2, awak boleh cakapkan nama edema. Settle. Tapi let's say you tak ingat edema ni tak ingat rasa, you boleh cakapkan kawasan tu bengkak. Pun boleh juga. Okay, dia swells, dia bengkak. Diterima juga. So salah satu lah. Dapat? Selalunya bila berkaitan dengan penyakit, ini adalah masalah lah kan. Penyakit kan, you cakap nama dia, you dapat 1 markah. Kalau dalam soalan tak bagi tahu nama dia lah. Tak boleh buat apa ni, ini semua kena ayat penuh. Ini saya bagikan contoh jawapan dia yang you, kalau you tulis macam ni, you dapat markah. Saya asingkan supaya senang you nak tengok mana dapat markah dia. Edema ni bengkak air orang kata. Okay. Jadi, sorry. Saya tunjuk kau satu lagi soalan. Sekejap. Bukan ni. Oh ni. Ini kan soalan penyakit. Betul tak? 9.2 penyakit, 9.3 penyakit, betul? Jadi kalau soalan-soalan macam ni, salah satu markah yang awak dapat bila awak sebutkan ini kidney stone ataupun batu karang. Yang ini adalah atherosclerosis. Sebabkan dia kata lemak. Boleh? Tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, sekap. Ini soalan 10 markah tau. Ini soalan esei tau. Soalan ni sebenarnya digabung chapter 9 dengan chapter 10. Jadi bila soalan esei macam ni, boleh tak saya nak tunjukkan dekat awak macam mana awak nak kenal pasti pemarkahan? Tengokkan dekat sini kejap, boleh? Okay. Nampak tak dekat sini? Dia kata, ni sini saya baca sama-sama. Rajah 9.2, 9.3 shows 2 health issue. Two different system. Ni dua-dua gambar dia. 9.21, 9.31. Bincangkan isu kesihatan yang ditunjukkan Rajah 9.2 dan 9.3. Cadangkan cara mencegah penyakit tersebut. Okay. Maksudnya apa? Maksudnya you terangkan 9.2, you dapat 5 markah. You terangkan 9.3, you dapat lagi 5 markah. Sebab apa? 10 markah. Sini 5 markah, sini 5 markah. Sini penerangan akan dapat 4 markah dan cara cegah 1 markah. Sini pun sama, penerangan akan dapat 4 markah, cara cegah 1 markah. This is penerangan, this is cara cegah. This is penerangan, cara cegah. Okay. Bincangkan adalah penerangan. Cara cegah adalah cara cegah. See ya? Boleh? Jangan buat table. Buat biasa sahaja. Okay. Katakanlah saya boleh tak saya dapat 6 markah sini, 4 markah sini. Selalunya dalam skema, unless kalau benda tu memang dia tidak sekata. Contohnya soalan depan ni. Nampak tak? Asimilasi glukosa dengan lipid, penyerapan pengangkutan glukosa serta lipid kan. Glukosa dapat 3, lipid dapat 3 tau. Asimilasi glukosa dapat 3, lipid dapat 3 juga. Dua-dua. Nampak tak? Dia terbagi cantik. Unless kalau soalan dia tanya pasal fotosintesis, tindak balas bersandar cahaya, tindak balas tidak bersandar cahaya. Betul tak? Tindak balas tidak bersandar cahaya, poin dia sikit. Tindak balas bersandar cahaya, poin dia banyak. Yang itu dia akan bahagikan 4-2 ataupun 6-4. Selalunya dia akan bahagikan cantik 5. Contoh di sini 6-3-3. Lipid dengan glukos 2-2. Contoh. Okay.
Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, from here, mana tadi? Ini saya tak sempat nak bincangkan sepenuhnya, tapi saya bagikan jawapan nanti, boleh? I give you answer like this later. Semua dah tulis dah. Saya tulis satu soalan di sini. Ni. This one. Saluti ni apa? Saluti dan juga capillary saluti, capillary S, capillary R. Capillary R adalah darah, saluti adalah kita punya salur limfa. Saluti dia dijangkiti oleh cacing parasit Brugia sp. Ini adalah nama spesies yang memang ditulis dalam buku teks tau. So be careful. Terangkan kesan ke atas pengaliran berdaliti. Okay? Explain the effect to the flow of fluid in vessel T. Jadi dekat sini awak akan dapat satu markah. Dia ada dua markah je. Jadi dua markah je kan? So awak akan dapat satu markah kalau awak boleh tuliskan perkataan filariasis. Terus tulisan saya. Filariasis lymphatic. Okay, in English dipanggil sebagai filariasis, sama lymphatic. Sama juga ejaan je lain. Ini satu markah. Dan apakah sebab dia? Apakah kesan dia? Salur limfa tersumbat. Okay. Lymph vessel block. Dan automatik dia dapat dua markah dah. Sebab apa? Ada tak dalam soalan dia bagi nama penyakit ni? Dia bagi nama spesies of the cacing. Tapi ada tak dia bagi nama penyakit? Tak. So maksudnya ni dapat markah, satu markah. Okay. Cuma dalam skema dia tak bagi awak tulis edema. Edema is going to be rejected. Sebab edema ni keadaan dia edema, tapi nama penyakit tu apa? Filariasis lymphatic. Kan? Jahat sikit kan? Sini dia pelik. Dan sini juga ada ramai juga cikgu yang bantah benda tu. Because edema dalam buku teks, salah satu punca edema adalah filariasis lymphatic ataupun jangkitan Brugia. Tapi dalam skema tiba dia cakap di reject edema. Diterima elephantiasis. Itu yang macam semua macam what this? Why you like this? Tuan-tuan dan puan-puan, jadi saya nyambang sekejap. Ini adalah trial 2021. Trial lagi mana ya? SBP 2021. Saya akan ambil soalan ni. Trial. Ini adalah trial SBP 2021. Soalan nombor 5. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi saya nyambang sekejap. Saya tak sangka kita telah berjaya fokus. Satu benda saya nak cakap tahniah kepada awak juga sebenarnya. Tahniah kepada awak sebab ini bukan semua SPP. Ya, ini adalah gabungan 3 soalan daripada Negeri Sembilan 2 soalan, soalan nombor 8 dengan 9, SPP soalan nombor 5. Semua 2021. Semua trial. Korang pasal tak? Korang berjaya fokus selama sejam setengah, 1 hour and a half, 100% fokus. Jawapan semua laju, chat semua laju, skor dia semua tengah banyak tanya. Kau nampak tak? Inilah tanda-tanda nanti insya-Allah awak akan dapat ganjaran dia. Mungkin ganjaran dia awak akan dapat A dalam biologi. Mungkin ganjaran dia awak akan dapat dekat tempat lain. Tapi satu je yang saya yakin, orang yang kuat berusaha dalam dunia ni, dia tidak akan gagal selama-lamanya. Mesti one day dia akan capai kejayaan. Satu je saya nak pesan, keep at it. Walaupun kadang-kadang kita belum dapat hasil, maksud kejayaan tu dilewatkan, rezeki tu disimpan dahulu di tempat lain. Apa-apa pun awak kena usaha. Usaha tu tanggungjawab kita. Dapat tak dapat, hadiah dia itu adalah rezeki daripada Allah. Korang teruskan usaha korang. Satu je saya nak pesan. Itu je. Sebab apa? Sekarang ni awak nampak tak saya selalu buat video Arthur Coma, cakap pasal binatang semua tu kan? Dan ramai orang tengok video tu, alhamdulillah, syukur. Betul? Awak nampak video tu sejak daripada tahun 2020 waktu Covid, betul? Saya start buat video tahun 2014. Yeah, you can ask all my friends. Tahun 2014 saya start buat video, tapi no one sees that. Orang tengok, pergi tak pergi, dapat view 20, ada view 3. I start at 2020. Jadi, kalau saya stop, 2014 tu saya try, tak berjaya, betul saya stop. Adakah saya akan dapat hasilnya tahun 2020 ni? Tahun lepas, 3 years ago, 4 years ago. Tak. Awak pun sama juga. Awak dah belajar sungguh-sungguh, tapi awak keep on gagal, betul? Ataupun keep on tak dapat A, keep on tak dapat apa yang awak nak. Tapi satu je saya pesan, orang yang berusaha, dia akan dapat ganjaran. Mungkin bukan sekarang, mungkin di masa akan datang. Mungkin juga sekarang. Dan mungkin juga bukan dekat dunia ni, tapi the hereafter, confirm.
Usahakan sungguh-sungguh, niatkan yang baik-baik, dan kita akan jumpa lagi dalam our next session. Goodbye, tiga-tiga. Assalamualaikum. Bye.